Okay. So hari ini saya nak tunjuk cara macam mana nak setting iklan kod kawasan setempat. Baik. Nombor satu, sebelum kita buat iklan FB, kita mesti tahu apa yang kita nak iklankan. Kita mesti tahu apa yang kita nak iklankan. Jadi kalau kita tak tahu apa yang kita nak iklankan, masalah besar lah kat situ. So, nombor satu yang kita nak kena buat adalah kita kena buat iklan dahulu. Okay, kena buat iklan dahulu. Sekejap ya. Okay, ni nampak tak saya punya skrin? Jelas tak? Nampak tak skrin saya? Zoom sikit. Tak tulis apa lagi. Kalau nampak, kalau pakai handphone memang nampak kecil lah cerita dia. Okey. Kalau nak pakai handphone memang nampak kecil lah. Kalau pakai PC insyaAllah okey. Alright, nampak. Terima kasih. Okay. So, sebelum kita kena buat iklan dahulu. Kita kena buat iklan dahulu. So, cara yang paling mudah nak buat iklan adalah, ramai orang susah hati nak buat iklan tak reti, nak buat iklan tak pandai dan sebagainya. Cara yang paling mudah adalah kita kena buat dia punya draw line dulu. Okay. So, katalah sekarang ni kita ada minggu 1, kemudian kita ada minggu 2, kita ada minggu 3, kita ada minggu 4. So, ni minggu pertama, minggu 2, minggu 3. So, kita nak buat iklan apa? Kita nak buat iklan contoh. Saya ambil contoh. Kita ambil kedai repair kereta. Okay. Bengkel lah, senang cerita bengkel. So, minggu 1 dia nak buat promo apa? Promo tukar minyak hitam. Okay. So, minggu kedua nak buat promo cek tayar. Minggu ketiga dia nak buat promo aircon. Minggu keempat nak buat promo brake contoh. So ni minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5, minggu 6. So dekat sini kita siap-siap standby. Okey, kita siap-siap standby gambar. Contohnya promo tukar minyak hitam. Minyak hitam. Kita ambil gambar contoh. Okey. Kita ambil je apa gambar minyak hitam. Okay, save image. Okay. So saya buat satu promo dulu Buat satu promo dulu, insert image. Mana? Okay. Oh, tak support image ni pula. Okay, kita try ni pula, image. Ini adalah proses nak buat iklan. Dia bukannya terus buat iklan terus jadi kita buka Facebook Ads terus kita boleh buat iklan terus, tak ada. Kita ada proses dia, ini salah satu prosesnya buat iklan. Okey, so gambar dah masuk. So kita punya teks apa kita nak letak, okey. Minyak hitam
bila last tukar minyak hitam. Okey, ini tajuk kita. So, kita letak sini copywritingnya. Bila tuan dan puan last tukar minyak hitam. Okey. Sebulan lepas, 3 bulan lepas, atau 4 bulan lepas. Okey. So ini tak kira lah berapa lama kita Dua, satu, tiga. lama kita sudah tukar minyak hitam. Tak kira berapa minggu tukar minyak. Tak kira lah berapa lama kita sudah. Sorry. Kita tulis tak kira lah berapa kerap kita pakai kereta. Kita mesti tukar minyak hitam selepas 3 perkara berikut. Nombor 1, selepas cukup mileage. Ada kereta yang pakai 10,000 kilometer. Ada yang pakai 5,000 kilometer. Okay. Nombor 2, selepas 4 bulan tak tukar. Minyak akan berubah jadi warna hitam pekat dan kurang fungsi pelincirnya. Jadi tak baik untuk enjin kereta. Yang ketiga, bila kita selalu guna untuk long distance. Minyak akan cepat rosak dan selalu minyak akan cepat rosak dan akan membuatkan enjin menjadi kotor. Okay. Kami ada tawaran istimewa untuk tuan dan puan. Datang ke bengkel kami untuk pemeriksaan minyak hitam secara percuma dan dapatkan diskaun sehingga 10% untuk tukar minyak hitam pada bulan ini. Bengkel kami berada di belakang tadika ABC. Okey. Untuk sebarang temujanji, boleh hubungi kami di talian 018 221 2293 atau terus hadir ke bengkel kami. Okey. So, ini contoh ini contoh. Okey, ini contoh. Kalau tuan-tuan nak ada 4-5 gambar. So, boleh lagi taruh 4-5 gambar, tak ada masalah. Boleh letak lagi gambar. Okey, kalau nak pakai. Kenapa boleh letak banyak gambar? Sebabnya kita ambil contoh lagi satu lah. Minyak hitam lagi lah ya. Minyak hitam pekat. Okey, sekejap. Betul. Siapa yang rasa dia nak dengar sahaja, tak nak cakap, boleh tutup audio. Okey.
Sebab dia akan ganggu kita yang kat sini yang diam ni kan. Okay. So, saya cuba masukkan baru, gambar baru ke sini, boleh tak? Okey. So, kita dah ada dua gambar, satu gambar, dua gambar. Baik. Nombor yang pertama sekali, minggu satu, tak semestinya kita hanya buat satu minggu sahaja. Kita boleh buat sebulan, tak ada masalah. Tapi terpulang kepada kita. Kalau kempen kita nak jalankan selama sebulan, kita boleh buat selama sebulan. Kemudian promo tukar minyak hitam ni, kita hanya letak nama saja, tajuk supaya kita boleh letak dalam iklan, tajuk iklan. Gambar ni gambar yang kita nak pakai. Yang copywriting ni, copywriting yang kita akan guna. Okay? Kita boleh ada banyak copywriting, tak ada masalah. Kita boleh, kalau kita nak tambah lagi copywriting, kita boleh tambah dia dekat dalam kolom ini, ataupun kalau kita nak tambah kat tempat lain pun kita boleh tambah kat tempat lain. Ini saya tunjukkan cara yang paling simple dan paling mudah nak buat. Okay? So, bila kita dah buat macam ni, okay, kita boleh terus buat untuk minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Sama juga cara dia. So, kita boleh tulis benda yang sama juga. Cumanya tukar dia punya konten sajalah. Okay, buka kat Business Manager. Saya ambil contoh satu Business Manager saya kat sini. Okay. Bila tuan-tuan buka Business Manager, tuan-tuan akan nampak, tuan-tuan akan nampak dekat sebelah kiri ni, okay, sebelah kiri ni ada kotak-kotak, kotak-kotak yang macam ni. Ni kotak ni. So boleh tekan kat sini, pergi dekat audience dahulu. Okay, nombor satu, kalau kita nak buat iklan untuk kawasan setempat, kita mesti search audience kita dahulu. Okay, nombor satu. Kalau tak, nanti kita akan susah untuk dapatkan audience yang kita hendak. Okay. So, apa yang kita nak kena buat adalah kita pergi sini create audience. Okay. Okay, create audience. Kemudian kita boleh pergi kepada custom audience. Bukan custom audience. Kita pergi kepada save audience. Ya, pergi kepada save audience. Kemudian kita boleh letak sini, okay, kita boleh letak dekat sini promo bengkel setia alam. Okay. Jadi kita boleh buat custom audience ikut yang kita nak. Sebagai contoh, kalau kita ada page, kita memang dah majoritinya orang-orang yang duduk dekat Setia Alam, okay, duduk kat Setia Alam, kita boleh terus tulis kawasan kita Setia Alam, okay. Macam kat sini di Malaysia kan, kita tulis kawasan Setia Alam. Okay. So Setia Alam pun ada banyak, boleh pilih je kat mana-mana. Contohnya kalau kata Setia Alam ni santai Setia Alam. Okay, dia akan pergi kat Setia Alam ni kan. So tuan-tuan boleh tengok kat sini, dia set dekat sini 1 kilometer. Okay, 1 kilometer. Kalau ikutkan kita boleh buat sampai beratus-ratus kilometer, tak ada masalah. Cuma isunya adalah, kita nak tahu adakah orang yang jauh-jauh akan datang ke bengkel kita. Sebenarnya kalau untuk bisnes tempat tak sesuai buat besar-besar. Maksimum biasanya kami akan cadangkan adalah 3 ke 5 kilometer. Untuk permulaan biasanya kami akan ambil 3 kilometer dulu. Macam yang kita buat ni 3 miles. 3 miles ni maknanya 3 batu. 3 batu lebih kurang 5 kilometer lah. Okay, 3 miles. So potential reach kalau tengok kat sini ada 510,000 orang yang tinggal di Setia Alam. Cuma dia terlampau broad, dia terlampau besar. So kita tak nak 500,000 orang ni. Kita nak orang-orang yang tertentu. So dekat sinilah main peranan pada kita punya carian ini. Kita punya carian ni. Okay, audience kita ni. Okay. So pergi dekat sini, biasanya kita letak sini, orang yang pakai kereta, yang care pasal kereta ni umur berapa? 20. So kita letak 20 yang ada lesen.
sampailah orang umur 55 contoh yang pakai kereta, yang bawa kereta. So kita boleh pilih dekat sini, lelaki atau perempuan ataupun semua sekali. So buat permulaan ni kita akan pilih semua sekali. So language kalau kita pakai sebaiknya kita tak Malay nombor 1, yang kedua English. Ini sebab apa? Sebab kita nak tapis sebab Facebook dia akan detect orang Malay ni, dia akan detect berdasarkan bahasa yang kita guna dalam Facebook. So kalau kita letak bahasa kita letak English saja ataupun kita letak tak letak bahasa Melayu, itulah iklan akan pergi kepada ramai orang-orang yang pelik-pelik. Sebabnya semua orang majoritinya pun guna English. Okay. So kalau yang Malay dia akan guna bahasa Melayu, Facebook akan detect orang yang guna bahasa Melayu. Okay, demografik ni. Okay, demografik ni apa benda sebenarnya? Ada orang kata tak payah guna, ada orang kata kena guna, ada orang kata boleh guna dan sebagainya. Saya kata kita guna. Okay, saya kata kita guna. Ada beberapa cara yang kita boleh guna demografik ni. Apa? Kita boleh pilih berdasarkan daripada kereta, berdasarkan jenis tayar, berdasarkan jenis kemahuan orang itu. Saya ambil contoh, kalau kita tulis balik, orang yang minyak hitam ni pakai kereta, biasanya dia akan pakai kereta apa? Okay. So bengkel kita ni bengkel apa? Bengkel yang biasa-biasa ke bengkel yang wow? Kalau bengkel biasa-biasa, biasanya akan datang ke bengkel kita ni adalah orang yang biasa-biasa juga. So orang yang berpendapatan biasa-biasa dan sebagainya. So kita boleh letak kat sini, targeting kita boleh letak based on kerja. Kita boleh letak based on dia nak apa, dia minat apa. Sebab kita akan adjust dekat copywriting ni, kita boleh adjust. Okay? Kita boleh adjust kat copywriting ni. Sebagai contoh, kalau kita nak nak pakai audience, kita nak pakai audience MyV saja. So kita tariklah sini MyV. Okay, MyV. Ada tak? Okay. So Pro 2 MyV. So kita tengok dekat sini ada berapa ribu orang. Ada 93,000 orang yang pakai MyV. Yang search MyV lah. Yang search MyV. Kemudian kalau kita nak cari lagi yang pakai Azia contoh, yang ada Azia interest Azia, maknanya dia pernah cari kereta Azia. Okey. So dia orang ni cari kereta MyV, dia orang cari kereta Azia saja. Jadi adakah dia orang pakai kereta MyV atau Azia? Tidak. Dia orang tak semestinya pakai kereta MyV atau Azia. Tapi kita tahu kalau dia orang cari Pro 2, siapa saja yang type Pro 2 Azia ke, yang ada dalam grup Azia ke, yang ada dalam grup Pro 2 ke dan sebagainya, kita akan dapat iklan, kita akan dapat hantar iklan itu. Okey, kita akan dapat hantar iklan itu. So, kalau kita nak narrow lagi, kita boleh narrow lagi audience dia, kita boleh tahu Pro 2 service contohnya. Ada tak? Tak ada. So, kita boleh masukkan servis kereta. Tak ada. So, kita masukkan car service. Okay. So, dekat sini ada keluar. Service motor vehicle. Tengok kat sini additional. People who express an interest in or like page related to service motor vehicle. So, kita boleh letak ke sini berapa ramai orang yang pernah cari. Okay. So, 8,900 orang. So, yang ini dia confirm pernah type perkataan bengkel, pernah type perkataan servis kereta, cara servis kereta dan sebagainya. Yang ini memang confirm. Sebab apa? Sebab kita dah ada lebih kurang dalam yang tadi tu dia pakai Azia, pakai MyV. So, yang ini masuk ke bawah ni kita cari orang yang nak servis kereta. So, 8,900 ni orang yang confirm sekitar 3 batu daripada kita. So kalau sekitar 5 km, 3 batu, sekitar 5 km daripada kita. Okey. So yang ini orang confirm. Kalau kita nak buat iklan, kita boleh buat iklan, kita boleh tahu kat sini audience dia, promo bengkel Setia Alam, MyV ataupun Pro 2. Okey. So dekat sini kita boleh tambah lagi satu, Pro 2 je. Pro 2 interest, maknanya orang yang suka Pro 2 tapi dia cari vehicle, servis motor vehicle. So dekat sini ditambah lagi 9,900. So maknanya 9,900 orang yang menepati ciri yang kita nak. Okey, ciri yang kita nak. Jadi kita boleh save je audience ni kat sini, Pro 2. Kita boleh save, kita boleh create save.
Okey. So, ini bengkel Setia Alam Poro 2. Kita nak orang lain pula. Kita nak Proton pula. So, kita boleh pergi dekat sini. Okey, kita boleh edit pun tak ada masalah. Sebab nanti kita akan ubah. Okey. So, kita boleh taruh dekat sini Proton pula. Proton. Okey, Proton. Okay. Jadi, orang yang guna Proton, yang ada Proton dan cari adalah 8,400 orang. Mak Datuk, Myvi banyak pula. Pro 2 banyak lah. So, the king lah. So, kat sini kita boleh tukar Proton. Okay. Save as new. Okay. Jadi kita ada dua. Satu Pro 2 punya. Okay. Satu lagi Proton punya. Nampak? Interest, Proton dan sebagainya kat sini. Okay. So, kalau kita nak cari orang Setia Alam, kita tak kisahlah dia pakai Pro 2 ke, dia pakai Proton ke, dia pakai apa ke. Kita terus pergi kat sini, edit, cari lagi sekali. Okay. Service character. Okay. Kita pergi, kita buang semua ni. Proton kita buang. Kita letak dekat sini, service. This motor vehicle. Apa pula ini? This motor vehicle. Okay. Service motor. Okay. So kita tak kisahlah kita dia pakai kereta apa ke, dia kereta lembu ke apa ke. Okey, jadi kat sini dia naik jadi 11,000 orang yang memang pernah cari, pernah type bengkel ataupun servis kereta ataupun servis apa saja dalam Facebook di sekitar kita ni. Okey, 30 ke 55. Sekitar 5 km yang umur 30 ke 55. Okey. So kita boleh update dekat sini, save as new. Servis kereta. Save. Okey, jadi kita sudah ada 3 jenis audience. Okey, 3 jenis audience. Dan kita sebenarnya boleh pakai lebih banyak audience kalau kita nak pakai. Saya ambil contoh. Kalau kita nak pakai audience yang kita nak tujukan kepada orang yang birthday, happy birthday dia. Contohnya dia punya hari jadi dia bulan 11, okey, bulan 11. Okey, contohnya Setia Alam birthday November. Okey. So kita pergi je dekat sini. Birthday in, tengok ni, birthday in November. So kita boleh guna sini birthday in November. Kemudian tengok apa orang, ada 1.4 juta orang dekat Malaysia ni yang November. So kita masuk sini Setia Alam. Okey, sama juga. Setia Alam kita letak 3 km. Okey, 3 km. Ada 27,000 orang. Okey. Kita ambil lah umur dia daripada 20 sampai 55 juga. Okey. So ada 24,000 orang yang birthday dia pada bulan November untuk yang berada di Setia Alam. Okey, dia berada di Setia Alam. So nanti saya akan tunjuk macam mana nak pakai benda ni. Okey, saya save dulu. Okey. Setia Alam berada di November. Baik. Kita dah siap buat semua ni, kita dah siap buat audience tadi, kita dah siap buat iklan dia semua. Okey. Kita go untuk create ads, create ads, tekan kat sini balik tadi. Apa-apa pun yang tuan-puan nak cari dalam Facebook ads ni, okey, dekat sini. Dia dekat butang ni, 4 ni. So klik kat sini dia akan keluar. Ad manager, billing, setting dan sebagainya. Okey.
So tekan create dekat sini. Okay. Okay. Dekat sini tuan-tuan akan nampak ada banyak tau. Ada banyak objektif. Tapi untuk setempat, okay, saya rekomenkan kita hanya pakai reach sahaja. Sebabnya kita hendak capai seramai mungkin orang yang berada di tempat kita ataupun di kawasan kita tu. Okay, di kawasan kita tu. Siapa yang nak tanya soalan, boleh tanya soalan, tak ada masalah. Okay. Boleh tanya soalan. Sekejap waiting room admit all. Alright. Okay. So pakai reach sebab kita hendak capai seramai mungkin orang. Okay. Kalau tak faham, baca saja kat tepi dia. Show your ads to the maximum numbers of people. Okay, mana seramai-ramai orang yang nak, kita boleh pasang. Kita boleh hantar kepada mereka. So tekan continue saja. Okay. Dia akan keluar macam ni. Okay, dia akan keluar macam ni. Ini tak ada masalah lah. Kita boleh guna nama promo tukar minyak hitam. Okay. Kalau nama kempen ni terpulang kita. Macam saya suka tulis tujuan saya buat iklan ni, apa dia punya kempen yang sedang berjalan, saya akan suka tulis tarikh. Macam sekarang ni kalau saya nak tulis 23 bulan 10 sampai, kalau saya buat satu minggu 30 hari bulan 10. Okay. So saya akan copy je kat sini. Kat sini. Kita pakai je lah satu page dummy lah cerita media, kita pakai page dummy. So sini kita pilih page, okey, sini kita pilih page. Okey, kemudian bajet. Okey, bajet untuk setempat ni dia cadangkan RM15. Tapi saya suka cadangkan kepada klien, letaklah dahulu satu iklan RM10 sehari. Okey, RM10 sehari. Okey, dan audience dan letak set and end date. Set date dia. Kalau kita nak habis 23, tadi kita tulis 30, kita letak sini 30 hari bulan. So dia akan automatik habis. Jadi tak ada masalah overspend atau terlebih spend yang kita nak letak. Okey. Maknanya kalau kita letak RM10 sehari, selama 7 hari, kita hanya spend RM70 lah, lebih kurang macam itu. Okey. Kemudian dekat sini tadi tu, kalau kita create audience yang biasa-biasa, kalau kita nak buat ada yang baru, terpulang kita lah. Tapi kita dah ada save audience tadi, kita boleh guna use save audience ni. Okay, kita boleh pilih yang kita dah buat tadi, bengkel contoh. Okay. So ni ada promo bengkel setiap servis kereta, ni Proton, ini Pro2. Okay, saya pilih yang Pro2. Okay, dia estimate 9,900 orang yang akan dapat iklan ni, dan satu hari kita akan hantar iklan kepada 2.5 ke 7.1k orang. Dan tak semestinya dia sama macam apa yang ditunjuk ni. Ada kemungkinan dia kurang sikit, ada kemungkinan dia lebih sikit, ada kemungkinan dia kat tengah-tengah. So whatever it is, biarkan saja. Okay, biarkan saja. Kita ikut saja apa yang kita nak buat ni, kita fokus saja. Okay, dah. Baik, saya lupa tunjuk. Okay, yang ini placement ni, okay, placement ni ada dua. Satu automatic placement, satu lagi manual placement. Okay, manual placement. Manual placement ni kita boleh pilih kalau kita hendak letak iklan kita di salah satu tempat saja. Sebagai contoh, kalau kat Facebook kan, okay, kita tengok kat Facebook kat sini, dia ada kat sini Facebook News Feed, Instagram Feed, Marketplace, Video, Instagram Explorer, Facebook Group Feed. So kalau kita hanya nak letak saja dekat dalam contohnya grup-grup yang dibuat dekat dalam Facebook, dekat dalam kawasan kita tu, kita boleh klik tinggalkan yang ini saja. Yang lain kita boleh unklik. Okay. Tapi yang lain kita boleh unklik. Tapi kalau kita nak senang, kalau kita nak selamat,
sebaiknya kita guna Facebook Newsfeed. Facebook Newsfeed ni dia akan pergi kepada semua orang lah. Okey. Dan kita boleh pilih, kita boleh pilih tempat lain yang kita nak, kita boleh unclick. Okey, tempat lain kita nak, kita boleh unclick. Tak payah buat. Maknanya kita punya iklan tu akan fokus kepada Facebook Newsfeed saja. Nanti saya akan buat satu sesi lagi, saya akan terangkan tempat-tempat ni semua. Nantilah, kemudianlah. Okey, saya nak tunjukkan objektif dulu. So iklan kita akan pergi kepada dua tempat ni saja. Newsfeed dengan Facebook group. Okey, Facebook group. Baik. Kalau dulu dia ada option. Okey, dia ada option untuk mobile ke atau tak untuk mobile. Tapi sekarang ni nampak macam dah tak ada. Okey, sebab saya pun dah lama tak buka benda ni. Biasa saya pakai terus semua tempat, tapi tak apa. Untuk hari ni saya tunjuk yang ni dulu. So, new ad, pergi kat sini new ad tadi. Okey. Bila kita pilih dua tempat, maknanya dia akan tunjuk kat dua tempat ni saja. Dia akan tunjuk sini. Kalau kita pilih banyak tempat tadi, dia akan keluar banyak placement kat sini. 16 placement total. Okey. Jadi kat sini kita letak saja single image. Okey. Kita clear all. Baik, kita nak pakai gambar yang kita letak dah cari tadi kan? Okey, so kita letak je image kat sini. Upload. Okey. Kita letak sini. Ini betul-betul raw punya gambar. Tak payah pening kepala. Nak ubah apa-apa. Okey, kita hanya main dekat headline saja. Okey. Kalau tuan-tuan tak adjust dekat sini, bermakna dia akan terus pergi default. Default dia adalah dia akan terus pergi kepada peta. Okey. Kalau tak nak peta original, dia akan keluar macam ni. Okey, biasanya saya akan buat setiap placement tu berbeza dia punya gambar dia. Jadi saya tak ada masalah pasal ni. Saya hanya tukar gambar saja. Tapi untuk yang macam ni, biasanya saya suruh pakai peta saja, recommended. Okey. So kita continue. Okay, continue. So nampak gambar dia macam ni. Okay, jadi kita nak pakai content. Okay, kita nak pakai content. Yang ini. Nampak ni. Okay. So, kalau kita edit sikit gambar ni, kita boleh letak kita punya perkataan tu ataupun header kat sini, kita boleh letak sini. Bila last tukar minyak hitam dekat sini. So kita buang, kita naik ke atas. Okey. Kita bagi nampak sebulan lepas, 4 bulan lepas, 4 bulan lepas. Okey. So kat sini kita adjust lah bagi dia kemas. Jangan bagi dia serabut macam ni kan. Okey. Jangan bagi dia huru-hara. So kalau kata kita nak bagi cantik, kita adjust sikit lah. Ini kena buat lah, kena pandai-pandai fikir lah nak bagi cantik macam mana. Okey, saya tunjuk contoh-contoh je lah sikit-sikit. Baik, jadinya bila kita dah siap semua ni, tadi kita guna siapa? MyV kan? Okey, so dalam headline kita boleh letak tuan-puan yang guna kereta Pro 2. Tuan dan puan yang guna kereta Pro 2. Sila ambil perhatian. So bila kita guna headline macam ni, automatik orang yang ada kereta Pro 2, dia akan tengok, ush. Okey. Dia akan keluar kat sini tau. Tuan-tuan boleh nampak tak? Okey. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini, dia akan keluar macam ni. Dekat newsfeed dia akan keluar macam ni.
Okay. So dia keluar dua baris saja. Tuan dan puan yang guna kereta Pro 2 sila ambil perhatian. Jadi dekat sini kalau kita hantar iklan ni kepada orang yang guna kereta Pro 2, dia akan jadi macam, oh okey, benda apa ni? Benda apa ni? So dia akan baca lah, at least dia akan tengok lah. At least dia akan tengok. Datang tak datang saya tak tahu lah. So kita boleh ada, kalau kita ada website, kita boleh letak website di sini. Kalau kita tak ada website, tak payah letak website. Okay? Tak payah letak website. So Facebook Pixel pun tak payah. Okay? Kalau tak ada website, itu semua nanti. Dengan cara ini, kita boleh tekan publish sahaja. Okay. Ini cara yang pertama. Ada lagi satu cara yang kedua. Okay. Cara yang pertama ini, kita buat setiap iklan kita, bajet dia RM10. Jadi kalau kita nak buat iklan untuk orang Proton, RM10 juga. Kalau kita nak buat iklan untuk yang cari bengkel, RM10 juga. Kalau kita nak buat iklan untuk hari jadi pun, RM10 juga. Okey, ni kalau kita ambil RM10, bermakna sehari kita akan spend lebih kurang RM40. Ini kalau kita jenis tak kedekut sangatlah bajet. Tapi kalau kita ni jenis yang bajet agak tight, bukan kedekut, bajet agak tight, ketat sikit bajet tu. So kita boleh cuba cari yang the best audience. Okay. Sebagai contoh, sama juga macam tadi. Pilih reach juga. Okay. So dekat sini apa semua, campaign ke apa semua ni, continue. Okay. Adset. Sorry. Dekat sini kita boleh pilih. Kat new campaign ni, kita boleh pilih campaign budget optimization. Okay, campaign budget optimization ni apa? Okay. Bila kita pilih ni dan kita set dekat sini RM15 sehari. Okay, RM15 sehari. Bermakna semua iklan yang dalam ni dia akan spend RM15 sahaja. Ini dia punya kepala. So kalau kita buat iklan kat sini, okay, masuk sini, ni ad set, ini campaign, ni ad set. Iklan dalam ad set dalam campaign. Okay. So ini campaign yang RM15, dalamnya ada ad set. Contohlah ad set ni kita pilih use audience, save audience kita tadi, bengkel 1. Kita tulis 1 kan. Okay, kat sini. Kemudian kita pun teruslah kat sini. Kita buat juga yang sama tadi. Okay, kita masukkan gambar juga. Masukkan gambar yang kita nak tadi. Macam ini. Okay. Kemudian kita masukkanlah teks yang kita dah copy tadi. So, yang tadi kita tengok, yang kita pilih ni adalah audience bengkel saja. Bengkel je, service kereta setiap alam. Okay. Baik. Okay. Setiap alam. Jadi kat copywriting ni kita tulis setiap alam punya orang lah. Khas orang-orang setiap alam. Dah cek minyak hitam, takut ada leaking atau sudah kotor. Nanti kereta boleh jam. Okay. So bawah dia baru kita buat ayat yang sama tadi. Kita tukar. So headline saja yang kita tukar. Okey, headline ni saja yang kita tukar. Yang bawahnya sama konten pun tak ada masalah. Sama konten pun tak ada masalah. Okey. Jadi kita publish saja macam biasa. Okey, kita antik lah semua ni. Sorry. Saya lupa nak antik. Okey. Antik semua. Lambat pula dia publishing. Masyarakat. Okey, tak apa, biarkan dia. So, macam saya tadi, okay, kita antik semua, Facebook Pixel, kita antik dan sebagainya.
Okay, website ni kita memang dah antik, kita publish kat sini. Okay. So, kita nak cuba. Okay, kita nak cuba. Mana satu yang bagus iklan kita? Mana satu audience kita yang bagus? Audience kita yang bagus ni, adakah dia yang bengkel, yang Proton ataupun yang Myvi? Kat sini yang kita kena buat. Jadi, bila kita punya kempen, kita namakan kempen kita tukar minyak hitam. Bawah ni kita tukar, kita nama kempen kita tukar minyak hitam bengkel. Okey. So ni tukar minyak hitam bengkel iklan 1. Okey. Tuan-tuan jangan pening kepala pasal nama ni. Ni satu lagi video saya akan tunjuk untuk buat foldering nama iklan saja. Kalau tidak nanti pening. Sebabnya banyak iklan, banyak kita kena semak prestasinya. Okay, macam kami buat iklan banyak, satu hari 2-3 ribu punya bajet. So kena semak banyak benda, jadi foldering kena betul. Okay. Tadi kita dah set dekat sini RM15, betul? RM15. So iklan ini kalau dia satu saja, semua RM15 tu akan pergi kepada dia. Tapi kalau kita nak RM15 tu dia bahagi-bahagikan dan Facebook cari yang mana paling bagus, iklan mana paling bagus, kita boleh buat sini. Okey, kita boleh duplicate saja iklan kita. Dan kita boleh tukar dia punya nama. Okey. So ini minyak hitam bengkel kopi. So kita tukar ni minyak hitam Pro 2. Okay, kita masuk yang dekat bawah ni, kita kat Pro 2 ni, kita pergi dekat sini, save audience ni, okay, kita pilih audience yang lain pula. So kita pilih Pro 2. Okay. Pro 2. So automatic dia akan hantar kepada orang yang cari Pro 2 tu saja. So dekat sini kita boleh tukar iklan 1 Pro 2. Supaya kita nampak, kita tahu mana tu iklan bagus. Jadi apa yang kita buat dekat sini, kita hanya tukar headline dia saja. Kereta Pro 2 memang tahan. Tapi kalau tak jaga minyak hitam, lingkup juga. Contohlah. Okay. Jadi kat sini, kita dah ada headline untuk orang Pro 2 sahaja. Yang lain kita tak payah kacau. Biar saja. Jadi kita boleh publish. Kadang-kadang, okay, kita boleh kreatif sikit dengan gambar. Sebagai contoh, kita boleh letak sini logo Pro 2. Kita boleh letak. Khas untuk pemilik kereta Pro 2, logo dekat sini. Pun kita boleh buat juga. Okay? Kalau tak nak, buat macam ni kosong pun tak apa. Tapi yang bab ads kreatif ni nanti saya akan tunjuk. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin bila saya free untuk buat live lah, untuk buat Zoom ni. Tak tahu bila. Berdoalah saya free. Okay. Jadi, dah tukar ni, kita publish saja. Bila kita buat macam ni, automatic automatic. Kenapa dia tak nak publish? Oh, ad name tak ada. Okay, ni dah okay, ni dah okay. Ni dah okay. Publish. Okay. Bila kita dah buat macam ni, tadi, okay, tadi RM15, okay, RM15, dia hanya hantar kepada minyak hitam bengkel saja. Okay, minyak hitam bengkel. Dia akan hantar ke sini. Tapi bila kita dah buat dua iklan, RM15 ni dia akan bahagi kepada dua. Dia pandai-pandai lah Facebook nak bahagikan macam mana. Sebabnya benda ni di luar kawalan kita. Okay, di luar kawalan kita. Kalau kita nak buat yang ketiga pula, tak ada masalah. Okay. Kita pergi je kat bengkel tadi tu, kita duplicate juga. Okay. Kita duplicate. Dia copy kan. Kita letak sini birthday. Okay. So birthday ni, kita dah cantik dah ni. Kita bolehlah letak gambar.
Kat sini iklan 1 birthday. Okay. So kalau kita nak ada kreatif sikit dan sebagainya, kita bolehlah ubah gambar ni, letak kek ke, birthday ke dan sebagainya, 11 ke apa ke. Cuma headline ni kita boleh tukar. Headline kita boleh tukar. Pemeriksaan minyak hitam percuma kepada sesiapa sahaja yang sambut birthday bulan November. So iklan ni dia akan pergi kepada orang yang masuk register Facebook dia bulan November. So dia akan, Facebook akan hantar iklan ni. So bila orang-orang macam ni, ini iklan ini bersifat good gesture. Okay, good gesture maknanya tak apalah kau birthday kau, aku nak bagi kau free lah. So orang yang terkena pada bulan November ni, dia rasa macam, oh baguslah bengkel ni dia memberikan aku keistimewaan lah. Walaupun nampak macam caca je kan, tak apa. Kita pun tak peduli, yang jadi datang kan, no problem. Tapi yang penting iklan tu nak suruh dia datang lah. Okay. Kalau kita buat iklan, tapi tak datang-datang, pening juga kita kan. Okay. So kita publish. Baik. Jadi, bila kita dah publish, automatik kita ada 3 iklan yang berbeza. Okay? Yang berbeza. Okay, 3 iklan yang berbeza. Siapa 3 iklan yang berbeza ni akan tuju kepada orang-orang yang berbeza mengikut kita punya keperluan iklan tadi. So kalau kita tak orang November lah. Okay. So, saya suka nak tunjuk kepada tuan-tuan next step. Okay, next step macam mana nak bagi iklan ni lebih pergi dan macam mana nak bagi iklan ni lebih optimize. Tapi kita patah balik tadi, ini adalah budget optimization, bermakna kalau kita pakai RM15 dan kita ada 3 set iklan, okay, 3 set iklan, RM15 tu akan dibahagikan kepada 3 dan Facebook dia akan cari iklan yang mana yang lebih bagus, okay, untuk kita proceed. Mungkin kita akan off iklan yang lama dan sebagainya. Itu nanti. Itu nanti. Yang sekarang ni saya nak tunjuk macam mana nak buat iklan dulu. Okay. So, kalau tuan-tuan dan perempuan, okay, nak start Zoom saya yang seterusnya, free juga, no problem. Okay. Tulis dekat Facebook tuan-puan apa yang tuan-puan belajar hari ini. Okay. Tulis apa yang belajar hari ini. Kemudian letak hashtag, saya tunjuk hashtag dia adalah FB ABS Digital. Okay. Zoom. Okay. Letak hashtag ni. Okay. Letak hashtag ni, saya akan bagi tuan-puan yang letak hashtag ni, saya akan bagi rakaman. Okay. Yang tak letak, yang nak buat posting tak nak letak, tak apalah. Saya akan bagi rakaman ni kepada tuan dan puan. Okay. Dan saya akan bagi sekali tarikh dan hari saya akan buat next punya iklan. Okay. So terima kasih tuan dan puan kerana bersama dengan saya hari ini, pagi ini. Okay. Jadi saya doakan tuan dan puan, ramai juga 16 orang. Orang ingat sikit. Okay, saya doakan tuan dan puan dapat manfaat daripada sesi ini. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Sorry. Ada soalan ke tidak? Masyarakat. Saya lupa pula. Siapa yang nak tanya soalan? Ada? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, saya tutuplah. Ya. Baik. Biasanya memang macam tu sebab dia saya terangkan, dia jelas. Jangan orang tak faham. Okey. Puan Siti Arfah. Lawa background. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.